Apabila Allah Ta'ala kehendaki kepada seorang manusia ni baik, Allah Ta'ala wa yulhimuhu, kata Nabi, rusydahu. Allah Ta'ala beri satu kelebihan, kepandaian, kealiman pada dia. Dia nak jadi tukar rumah, maka Allah Ta'ala beri kepandaian dia sebagai tukar rumah. Kalau pakat jadi tukar rumah belaka, tuan-tuan, siapa nak jadi imam? Siapa jadi doktor semua, siapa nak jadi tukar kebun pula? Maka Allah Ta'ala beri kelebihan. Justru kok mana-mana sebelum itu Allah Ta'ala beri kefahaman agama dulu. Apabila diberi kefahaman agama, masuk dalam perbincangan kita ni, apabila diberi kepandaian, orang ni akan manfaatkan kepandaian tersebut kerana dia ada agama. Dia ada satu benda lagi. Allah Ta'ala tidak beri kefahaman agama, ada kepandaian. Apa akan berlaku? Rosak manusia tersebut. Nampak? Allah Ta'ala beri kepandaian bagi dia, tapi kefahaman agama tak ada. Maka rosak orang ni. Seperti mana rosaknya kita melihat umat-umat terdahulu yang Allah Ta'ala beri kecerdikan pada dia. Ahli sihir cerdik, tuan-tuan. Ahli sihir bukan barang-barang, tuan-tuan. Yang nak dapat ilmu sihir ni, dia mengaji dalam ilmu sihir, dia ada kepandaian dia. Cerdiklah dia. Walaupun cerdik dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak beri kefahaman agama bagi dia. Pendeta di zaman Bani Israel, pendeta di zaman jahiliah, pendeta ni tuan-tuan bukan sebarangan. Pendeta ni lah yang merubah kitab Taurat, Injil, Zabur sebelum ni. Cerdik dia, tapi dia tidak ada kefahaman agama. Apa dia buat? Dia seleweng ayat-ayat Al-Quran. Yang kata Nabi, apabila Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, Allah Ta'ala beri dia faham agama, wa yulhimahu rusydahu, kata Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri juga dia satu kepandaian. Maka apabila ada kepandaian tersebut, dia berteraskan atau dipandukan dengan kefahaman agama. Baik, pokok pangkal dia, tuan-tuan, asasnya agama tu penting. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi SAW menyebut juga dalam satu hadis sabdanya, al-ulama'u warasatul anbiya. Hadis ni selalu kita dengar. Hadis ni ada riwayat daripada Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ni hadis yang selalu dibaca apabila kita kaitkan dengan ilmu. Kenapa Nabi sebut ulama ini menjadi waris? Orang ilmu ini menjadi waris. Kerana lafaz apa dia? Kerana makna ulama itu sendiri adalah orang yang ada kemahiran di segi ilmu, ataupun yang disebut Allah Ta'ala anugerahkan pada dia. Nampak? Apabila Allah Ta'ala beri kepandaian pada dia dan ia beramal dengan ilmu serta menghukum dengan ilmu, maka dikatakan ia sebagai ulama. Orang tahu ramai, tuan-tuan, ramai orang tahu, tapi ada orang yang tidak boleh beramal dengan ilmu. Ciri-ciri ulama ni kita tahu, apabila dia bercakap, mesti bercakap benda molek, mesti bercakap benda yang Allah Ta'ala redha. Kalau perbuatan dia, perbuatan yang Allah Ta'ala redha. Setiap ungkapan dia memberi kebaikan pada ummah. Ni baru ulama. Maka kata Nabi, dia mewarisi segala apa yang telah Nabi tinggal. Faham makna dia? Selagi mana dia tidak ada kriteria, prasyarat ataupun sifat-sifat tersebut, sifat bagaimana? Sifat sidik ataupun benar pada percakapan. Nampak? Orang ada ilmu ramai, tapi nak cari orang benar pada bercakap. Benar pada percakapan, dia tidak akan bercakap melainkan benda yang betul. Nah, ciri dia. Amanah. Amanah dengan apa yang ada dalam diri dia. Ni ulama ni. Diri dia Allah Ta'ala beri ilmu, dia amanah dengan ilmu. Kalau halal, halal. Haram, haram.
Nampak? Dia jadi lawan kepada dia yang disebut mengharamkan perkara yang halal, menghalalkan perkara yang haram. Ni lawan sifat ulama, sifat yang diwarisi ataupun yang Nabi ajar. Kalau ada sifat macam ni, dia bukan disebut dengan sifat-sifat seorang ulama. Nampak? Dia tidak amanah. Yang ketiga yang disebut, jiwa dia ni tak ada jiwa nak menyampaikan benda baik. Kerana Nabi bersabda dalam satu hadis, balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Dia ada ilmu tapi duduk diam je. Orang buat maksiat pun dia duduk diam. Dia tidak ajak orang ke arah benar, duduk diam gitu. Tidak dikatakan sifat sebagai seorang ulama. Nampak? Kerana Nabi SAW dia ada bab diam. Nabi diam juga. Tapi apabila benda yang jelas, Nabi tak duduk diam. Nabi akan menzahirkan. Contohnya dalam bab kebatilan. Nampak? Dalam bab kebatilan Nabi jelas. Tak ada Nabi duduk senyap. Ada. Jelas. Ini sifat yang dimiliki oleh seorang ulama yang mewarisi sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena ada sifat menyampaikan benda baik. Nampak? Dia juga di antara yang disebut kumpulan yang menyuruh ke arah makruf, benda baik. Siapa dia yang menyuruh ke arah benda yang baik, maka dia di antara kumpulan yang baik. Iaitu Allah Ta'ala sebut, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu satu kelompok yang menyuruh ke arah benda makruf. Macam kita ni tuan-tuan, semua kelompok ke arah benda makruf ni. Ketua-tuan tak suruh orang buat benda baik. Suruh tak mam? Suruh, imam lagi suruh kan. Setiap benda kita ni lah. Nampak? Kelompok, kumpulan, jemaah yang menyuruh ke arah makruf. Kita tak suka maksiat kan? Tak suka ke arah kemaksiatan. Kita ini kumpulan yang dikatakan oleh Nabi sebagai kumpulan menyuruh ke arah makruf. Nampak? Menyeru ke arah ma'ruf itu adalah satu kefarduan. Satu kefarduan. Wajib kita ni seru ke arah benda ma'ruf. Ada kemungkaran kena tegur, jangan duduk diam. Duduk diam hari ni tuan-tuan tak tahu kadang-kadang. Kena jelas. Baik, maknanya kumpulan yang menyeru ke arah ma'ruf, yang disebut juga menyampaikan kepada apa dia? Benda yang Nabi suruh. Balighu anni walau ayah. Nampak? Tu kata Nabi dalam soal kita menyampaikan benda makruf, benda baik ni tuan-tuan, qulil haq walau kana murran. Kamu kena cerita benda ini kebenaran walaupun payah kita nak cakap. Payah tuan-tuan hari ni. Terutamanya suami nak tegur isteri. Hari ni banyak berlaku masalah suami tak berani tegur isteri. Nampak? Sebabnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf lelaki. Ingat muslimat mungkin benda ni kita boleh buat contoh yang bagi peringatan pada anak menantu. Nilai seorang lelaki ni tu Allah Taala beri keistimewaan lelaki, kemuliaan wanita. Kata Nabi, jika Allah Ta'ala benarkan manusia sujud kepada manusia, nescaya aku menyuruh isteri sujud pada suami. Sebab pernah berlaku di zaman Rasulullah, ketika mana seorang badui mencabar Nabi, ketika mana dia nak melihat keistimewaan Nabi, dia nak uji. Badui datang kepada Nabi, ya Muhammad, kalau kamu betul mu ni daripada pesuruh Allah, aku nak tengok sesuatu yang kamu buat ni, nampak, supaya menyebabkan aku boleh beriman pada kamu. Kata Badui. Badui cabar Nabi. Di antara setengah riwayat kata, Badui kata kepada Nabi, ya Muhammad, aku tak nak benda lain. Aku nak supaya batang tamar ini berjalan datang kepada kamu. Batang tamar, pokok kurma tu lah. Datang kepada kamu, aku nak tengok sesuatu benda kalau kamu betul daripada Allah.
Dia cabar tuan-tuan, Badui cabar Nabi. Setelah cabaran itu daripada Badui, kata Nabi SAW kepada Badui, kamu datang kepada pokok tamar itu, kamu bagi tahu pada dia. Bagi tahu pada dia, wahai batang tamar, pokok tamar, kamu pergi kepada Muhammad. Badui itu tuan-tuan fikir betul tak betul Muhammad ni suruh pokok berjalan. Aku saja nak tengok benda. Katanya Nabi, kamu pergi ke sana, kamu cakap pada pokok. Badui itu buat sungguh tuan-tuan. Dia hampiri kepada pokok, dia cerita, dia panggil, wahai batang pokok tamar, kalau betul Muhammad ini pesuruh daripada Allah, aku nak tengok kamu berjalan. Kebetulan tuan-tuan, atas anugerah kuasa Allah, mukjizat Nabi, pokok batang tamar boleh berjalan. Boleh berjalan pada Nabi dan mendekati Rasulullah. Terpinga Badui melihat keajaiban berlaku kepada batang pokok tamar yang datang kepada Nabi. Maka dia kata, bagaimana? Nabi kata kepada batang tamar, batang pokok tamar, kamu kembali ke semula ke tempat asal kamu. Dia pun bergerak masuk balik dalam lubang dia, duduk elok-elok. Selepas daripada itu, apa tindakan Badui tersebut? Badui lantas menyebut kalimah la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Nampak? Melalui peristiwa ini, melalui keajaiban mukjizat, Nabi tidak mengucapkan, tidak memberitahu supaya kamu mengucap. Lantas Badui itu terus keluar daripada mulut dia menyebut kalimah la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah, dan aku beriman kepada kamu wahai Muhammad sebagai Rasul Allah. Apa tindakan Badui tersebut? Dia pun sujud kepada Nabi. Apabila Nabi melihat sujudnya Badui, Nabi pun suruh Badui mengangkat kepalanya. Kata Nabi dalam satu hadis, jika sesungguhnya manusia ini boleh sujud sesama manusia, maka kata Nabi, nescaya aku menyuruh isteri sujud pada suami. Besar ni suami punya, dia punya keistimewaan. Iaitu yang kita tengok, suami ni Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nisa sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Betul Mam? Allah Ta'ala beri keistimewaan. Kalau tuan-tuan tengok ayat ini diturun, dia ada kisah dia. Tuan-tuan, ayat ni turun ada kisah dia. Di dalam tengah tafsir, ulama menyebut ayat ini turun tetekala. Tetekala berlaku kepada seorang wanita. Wanita tersebut dia mengadu pada Nabi, dia kena tampar dengan suami dia. Ya Rasulullah, suami aku tampar aku ni, menyebabkan isteri ni tadi mengadu pada Nabi tak puas hati. Setelah Nabi mendengar, lantas Nabi pun cakap apa dia? Nampak? Nabi kata, wahai wanita, kamu balik di rumah, kamu tampar balik lelaki kamu. Dengar macam tu tuan-tuan, wanita tak pun bergegah balik, nak balas balik, nak kisah balik lelaki dia. Kerana lelaki dia tampar dia, nak tampar balik. Duduk berapa saat seketika, setelah Nabi memberitahu kepada wanita tersebut, wanita pun bergegah nak balik lah. Setika mana berjalan 2-3 langkah, mari Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi. Jibril mari, Jibril kata, ya Muhammad, aku datang kepada kamu ni bawa satu ayat. Ayat mana? Ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Turun ayat ni kerana ada kisah dia. Kisahnya apabila wanita nak pergi tampar balik suami dia, kerana Nabi tak turun wahyu lagi pada masa tu. Nabi kata pada waliknya, kalau orang buat balik kamu, balas. Setelah mana Jibril tadi diarah oleh Allah, segerakan Jibril, kamu bertemu dengan Muhammad, selesai cepat-cepat masalah ni. Takutnya perempuan tadi balik tampar tubuh lelaki dia, bergaduh besar lagi. Lepas daripada tu Nabi pun panggil. Lepas Jibril turun wahyu, Nabi pun panggil balik. Ta'al, datang balik, cepat-cepat datang. Apa kata Nabi?
Sesungguhnya aku telah diwahyukan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam, dilarang kamu membalas balik apa yang telah dibuat oleh suami kamu.